Perkara yang ingin dijelaskan di dalam kalam hikmat ini adalah mengenai persoalan anwar. Al-anwar, iaitu nur. Yang kalau kita terjemuh dalam bahasa kita, maksudnya cahaya. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelum ini, nur itu, yang bermakna cahaya itu adalah digunakan secara majaz. Jadi bahasa kiasan, bahasa pelambangan. Sedangkan yang dimaksudkan daripada nur itu adalah hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan ditamsilkan dengan nur itu dari aspek-aspek tertentu. Sebagaimana nur ini akan menerang ruang yang gelap, akan menjadikan kita ni nampak apa yang tak nampak, yang sudah nampak menjadi lebih jelas, yang lebih jelas tu menjadi lebih detail lagi. Maka demikianlah nur hidayat Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan mata hati kita ni hak tak nampak jadi nampak. Perkara-perkara maknawi yang bersifat dengan, yang berkait dengan hakikat-hakikat keimanan, hakikat-hakikat perkara gaib dan sebagainya yang diberitahu di dalam Al-Quran dan hadis itu, dengan nur hidayah ini hati manusia jadi nampak dengan hati, dapat melihat kebenarannya, dapat meyakini kewujudannya itu. Bahkan menjadikan hati manusia itu jadi napuk. Istilah napuk ni dalam istilah Arab, istilah ahli tasawuf disebut musyahadah. Hati manusia ni nampak dengan hati, melihat kebenarannya, meyakini benarnya itu. Bahkan tahap keyakinan itu semakin bertambah-tambah lagi dengan nur ini. Bila semakin terang nur, semakin bertambahlah keyakinan, semakin jelaslah, semakin mendalamlah. Jadi bergantung kepada nur yang menerangi hati dia tu. Kalau nurnya tu malap, jadi nampak tak nampak lah. Nampak orang tu, ada orang, tapi tak kenal siapa dia, tak kenal molek, tapi orang lah, bukan menatang lah. Tapi sekadar tu lah. Tapi kalau cahaya terang sikit lagi, kenal lelaki ke puan. Boleh nampak pattern lelaki lain, pattern puan lain. Terang lagi nampak, kenal orang tu siapa dia. Terang lagi, jelas lagi, terang lagi nampak orang ni bangsa apa, kulit hitam ke putih ke, terang lagi. Itu tamsilan dia dengan nur ini. Sebagaimana nur ini menjadikan sesuatu yang gelap tu jadi terang, nampak, jelas, nyata. Maka demikian juga nur hidayah ini menjadikan hati manusia itu boleh nampak perkara-perkara gaib ni, hakikat-hakikat keyakinan, hakikat-hakikat iman yang diberitahu di dalam Al-Quran dan hadis. Nampak mata hati tu, mata hati nampak kebenaran dia tu, kemudian bertambah keyakinannya, kemudian bertambah perincian kefahaman dia tu. Itu fungsi nur. Jadi yang dibicarakan dalam kalam hikmat ini adalah mengenai nur ini. Kemudian dilanjutkan lagi bahasanya itu, bagaimana nur ini menjadi pembuka jalan kepada memperolehi makrifat, manhaj. Jadi kalam hikmah ini mengandungi penjelasan tentang perjalanan tasawuf itu, perjalanan kerohanian itu dalam usaha manusia nak mendapat makrifat. Jadi gambaran keseluruhan tentang perjalanan itu dijelaskan dalam kalam hikmat ini, dan akan saya detailkan dalam beberapa perkara. Baik, pertama sekali Syekh ni kata, ada kalanya nur ilahi ni turun kepadamu, yakni dikurniakan Allah. Jadi nur ini hidayah Allah Ta'ala kurniakan, dan sentiasalah hidayah Allah Ta'ala ni dikurniakan kepada manusia. Petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala ni sentiasa dikurniakan. Cuma tinggal lagi kita ni yang menerima ni. Apakah kita bersedia dengan penerimaan tu, maksud menyediakan tempat nak terima atau tidak. Itu masalah. Ini satu perkara yang dijelaskan dalam tasawuf, bahawa kurniaan Allah Ta'ala ni sentiasa ada. Nafahat, istilah dalam tasawuf ni, kurnia-kurnia Allah Ta'ala ni termasuklah bukan saja kurnia yang bersifat zahir, rezeki dan sebagainya, bahkan kurnia-kurnia yang bersifat batin ni, yang bersifat iman, tauhid, makrifat dan sebagainya. Allah Ta'ala sentiasa hamburkan dia, kurniakan dia. Semua itu disebut sebagai nafahat. Di dalam hadis ada dinyatakan, inna lillahi fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha.
sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ini, pada hari-harimu ini, sepanjang masa lah, fi ayyami dahrikum tu, nafahat, ada kurniaan-kurniaan dia, sentiasa dikurniakan. Kalau rizki itu sentiasa dikurniakan Allah. Cuma ada orang boleh, ada orang tak boleh. Boleh ke orang ni, tak boleh ke orang ni. Boleh banyak ke orang ni, boleh sikit ke orang ni. Tapi tetap sentiasa lempahan kurnia rizki ni ada. Itu kalau tengok rizki. Jadi nak dinyatakan di sini, nafahat ni, kurnia Allah Ta'ala ni mencakupi makna yang luas. Antaranya kurnia-kurnia yang bersifat batin ni, yang bersifat nur, hidayah ni, makrifat, tauhid, dan istilah-istilah lain yang dipakai oleh ulama tasawuf, itu semua merupakan kurnia Allah Ta'ala. Jadi kurnia itu sentiasa diberi. Jadi kata Syekh ni, ada kalanya nur ilahi itu turun kepadamu, dikurniakan Allah kepadamu, dikurniakan. Tetapi didapatkan hati, yakni hatimu masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Tapi hati kita ni lah yang tidak bersedia untuk terima. Kurnia itu tetap ada, tapi hati kita tidak bersedia. Penuh. Hati kita penuh dengan hal-hal keduniaan, penuh dengan hawa nafsu, sifat-sifat buruk dan sebagainya. Jadi hati manusia pada waktu dikira sebagai penuh. Banyak ada benda dalam tu. Maka nur hidayah Allah Ta'ala ni, tengok cara dia masuk macam mana. Itu nak dijelaskan. Maka ia kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Sama ada dia kena nyetuh sikit ke hati, lagi balik. Ataupun duduk lama sikit, lepas tu hilang, bagi balik. Ataupun dah masuk, dekat-dekat baru pun hilang dah. Itu ehwal yang berbeza-beza keadaan manusia dalam menerima nur hidayah Allah Ta'ala ni, nafahat ni. Jadi ia bergantung pada diri kita, persediaan kita. Dalam tasawuf disebut isti'dad. Persediaan dengan erti macam mana usaha kita membersihkan hati. Itu persediaan kita. Sejauh mana hati kita berjaya dibersihkan. Dia sama macam beginilah, macam air hujan turun. Tinggal lagi kita ni sedia payang ke tak? Dan payang tu besar kecil. Kemudian muka dia luah ke muka sepik. Itu adalah hal-hal yang menentukan air tu banyak ke sikit boleh. Ada orang ni tak ada dengan beldi je, boleh lah banyak tu. Kadar dia banyak tu. Ada orang dia tak ada dengan timba. Ada hak tak ada dengan dengan purung. Kadar tu lah boleh. Ada tak ada dengan payang luar, tapi mulut sepik. Tapi bila hujan lama banyak juga, tapi mulut sepik boleh lah sikit-sikit. Tapi oleh kerana ruang luar tu lama-kelamaan banyak juga. Ada pesen tu. Ada hak tak ada dengan beldi besar tu, muka luah daripada topok lagi. Muka dia tu. Ni banyak lah boleh hujan, boleh air hujan, tak ada. Jadi demikianlah. Jadi hujan tu sama je turun. Maka orang yang terima hujan tu ditadah ke tak? Dan ditadah dengan apa? Demikianlah perbandingan dengan ilmu makrifat ni yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta'. Kurnia Allah Ta'ala ni sentiasa ada. Nafahat tu sentiasa dikurniakan Allah. Cuma Nabi, dalam hadis tadi tu Nabi kata, ala fata'arradu laha. Maka adalah kamu menunggu dia. Ta'arud ni kau bersedia menunggu untuk terima dia tu. Hadis ni sebenarnya menggambarkan secara menyeluruh tentang perjalanan tasawuf. Kalau nak tahu perjalanan tasawuf tu macam mana, hadis ni lah yang menggambarkan pada dasar-dasar penting, prinsip penting tentang perjalanan tasawuf tu. Dia ada kaitan dengan kurnia Allah. Dia ada kaitan dengan usaha manusia untuk menerima pemberian tu. Jadi dua-dua ni, aspek ni disebut dalam hadis ni. Innalillahi fi ayyami dahrikum la nafahat. Sentiasalah ada kurnia-kurnia Allah Ta'ala tu sepanjang masa ada. Ala fata'arradu laha. Hendaklah kamu bersedia untuk menerimanya. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia menjelaskan ala fata'arradu laha ni dengan makna, dengan cara menyucikan jiwa, tathir ni. Menyucikan jiwa, membersihkan jiwa daripada sifat-sifat buruk, daripada akhlak-akhlak yang tercela, daripada ingatan-ingatan yang bukan-bukan, daripada keyakinan-keyakinan yang karut, keyakinan-keyakinan yang salah, dan sebagainya, sifat-sifat negatif dibuang semua tu. Proses semua tu disebut sebagai tathir, penyucian jiwa. Kalau dalam Al-Quran, proses ni disebut sebagai tazkiyah, yang diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala,
iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah, berbahagialah orang yang menyucikannya, membersihkannya. Menyucikan jiwa, membersihkan jiwa, dia melakukan usaha-usaha itu, maka dia akan beruntung, dia akan berhasil, dia akan mendapat. Kalau dalam kisah ini, dia akan dapatlah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala menurut apa yang ditetapkan, yang dikehendaki, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usahanya itu. Jadi proses usaha menyucikan jiwanya, usaha apa? Usaha menyucikan batin, menyucikan jiwa, menyucikan hati. Jadi istilah yang dipakai itu iaitu tazkiyah dalam Al-Quran. Jadi dalam kitab tasawuf setengahnya memakai istilah sebagai tathir. Tathir ni menyucikan batin lah, sama dengan tazkiyah juga. Cuma apa elemen-elemen penting dalam proses penyucian jiwa ni? Maka proses-proses ni, kalau kita nak tengok kalimah-kalimah ataupun istilah-istilah yang biasa digunakan dalam tasawuf untuk menjelaskan proses ni, iaitu antaranya adalah iaitu mujahadah. Mujahadah dan riyadah, yakni amalan-amalan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Latihan-latihan kejiwaan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, secara istiqamah, secara terpandu, dan beberapa elemen lagi lah. Itu salah satu proses-proses yang mana merupakan satu proses untuk penyucian jiwa ni. Proses-proses ni kalau kita nak tengok kepada Al-Quran, kita akan jumpa dia pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ayat ni merupakan ayat yang biasa dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf berkait dengan manhaj tasawuf ni. Manhaj tasawuf ni iaitu menjelaskan kepada kita walladzina jahadu fina, dan orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh. Orang sungguh ni apa maksudnya? Mujahadah ni apa arti? Dia buat sesuatu itu dengan ada kemahuan, dia ada kejujuran, ada keinginan, kemudian ada niat yang betul. Itu perkara. Ada kemahuan itu orang panggil murid dalam istilah tasawuf. Walladzina jahadu fina, dan orang yang bermujahadah, berjuang pada jalan kami ni, jalan Allah Ta'ala ni, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, mencari redanya, mencari makrifatnya tu, lanahdiyannahum subulana, kami akan hidayatkan, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami ni. Yakni dia berusaha dulu, daripada usaha tu Allah Ta'ala akan buka laluang untuk mendekatkan diri, untuk mendekat kepadanya, lebih mendekat kepadanya, untuk memahami secara lebih mendalam terhadapnya, untuk mendapat redanya, menyelami rahsia-rahsia ketuhanannya dan sebagainya. Itu gambaran menyeluruh perjalanan tasawuf dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka landasannya itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Jadi orang yang bermujahadah, berlawan bersungguh-sungguh itu, maka insya akan dikurniakan Allah subulanan ni, jalan-jalan kami, laluan-laluan untuk mendapat redha kami, redha Allah, mengenali Allah secara lebih mendalam dan sebagainya. Jadi kuncinya mujahadah. Baik, kalau kita nak perincikan lagi di sebalik mujahadah ni, di banyak perkara lah kalau kita nak detail-detailkan. Ini huraian inilah yang dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Maka antara elemen yang ada pada mujahadah tu adalah kesungguhan, fokus. Dia buat sesuatu itu dalam keadaan hatinya tertumpu. Dia nak cari benda tu. Dia cari ni maksudnya dia berserta dengan keinginan, kemahuan, niat yang betul, niat yang baik untuk menempuh dan untuk menempuh perjalanan ni dan mencapai maksud-maksudnya tu. Maka kemahuan itulah yang disebut sebagai iradah, kemahuan. Kalau kita nak perincikan perkataan mujahadah tu, elemen-elemen yang ada pada mujahadah, salah satunya kemahuan ini, iradah. Maka daripada iradah inilah timbul istilah nama disebut sebagai murid. Jadi dalam tasawuf ni, permulaan perjalanan dia itu orang panggil murid. Permulaan perjalanan. Tapi perjalanan keseluruhan dia tu, orang yang menempuh perjalanan dia tu disebut salik. Daripada awal sampai akhir, orang yang menempuh perjalanan tu disebut salik. Keseluruhannya. Tapi pekat awal tu nama lain disebut murid. Tengah ada nama lain, hak ujung disebut nama lain. Ada istilah-istilah dia. Tapi perjalanan menyeluruh tu,
keseluruhan perjalanan disebut sebagai salik, orang-orang yang berjalan, yakni orang yang menempuh perjalanan kejiwaan dia tu dalam usaha menyucikan batin dia tu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memahami Allah secara yang lebih mendalam, untuk supaya hati tu cenderung jinak dengan Allah Ta'ala, suka dengan Allah Ta'ala, redha dengan Allah Ta'ala, kuat pergantungan dengan Allah Ta'ala, khusyuk hatinya dengan Allah Ta'ala. Itu perjalanan itu, itulah tasawuf, usahanya tu. Jadi dalam kalam hikmah ni diberitahu nur kurnia Allah Ta'ala ni bila dia masuk ke dalam hati manusia ni bergantung keadaan. Ada kalanya dia masuk ke dalam hati seseorang yang ni dikurniakan Allah kepada seseorang, tetapi hati dia itu ada isi dah, dan isi pula isi benda tak molek saja, penuh dengan kecintaan terhadap duniawi, dengan dipenuhi dengan hawa nafsunya, keinginan buruknya, sifat-sifat buruknya, kemauan-kemauan buruknya, niat-niat buruknya, sifat-sifat celanya, penuh dalam hati dia. Jadi nur ni kadang-kadang tak dah masuk, ada dah, sama macam payang lah. Ada air tu, air cor duduk dah. Kita tok payang kita tu pasti pang air cor. Jadi air hari ni, hujan hari ni tak masuk, ya ada dah dalam tu penuh. Kita kena buang dulu air tu. Air cor tu, ataupun air-air hak lama, air dak pakai hak bau tu kena buang dulu, barulah air boleh masuk. Itu tamsil yang mudah lah. Tamsil ataupun perbandingan yang mudah untuk kita faham. Jadi nur hidayah Allah Ta'ala ni kadang-kadang masuk ke hati manusia, kadang-kadang dah apa pun jetak balik, jadi dia tak menguasai apa-apa. Tapi kurnia tu tetap ada, tapi tak sampai ke dia. Kadang-kadang sampai sekejap, tengok bergantung pada situasi jiwanya lah, persediaan dia tu banyak sejauh mana, banyak sikit, tebal nipis, sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, kefahaman-kefahaman yang batil, keyakinan-keyakinan yang menyanggahi duduk dalam hati dia tu. Itu semua yang mengisi hati dia, kefahaman dia, keyakinan dia, sifat-sifat dia, kecenderungan dan kemauan hatinya, itu yang mengisi jiwa dia tu. Hak tu kena buang tu. Kefahaman-kefahaman yang menyalahi keyakinan-keyakinan yang tidak membetuli, kemauan-kemauan yang buruk, sifat-sifat yang tercela, itu perlu dikikis, perlu dibuang. Seumpama kita buang air yang berbau, air yang buruk daripada payang lah, supaya jadi kosong, supaya apa, kalau turun hujan masuk ke dalam. Jadi Syekh ni beritahu ada kalanya nur ini kadang-kadang dia masuk ke dalam hati kita ni tak kekal lama, mungkin ada ruang sikit, tapi banyak ruang tu dipenuhi dengan benda-benda buruk dah. Maka masuk sekejap, tembus lagi. Sebab itu kita merasai seketika, kadang-kadang rasa khusyuk, rasalah khusyuk, kadang-kadang tak tahan lama. Kadang-kadang rasa dapat kepahaman, tapi tidak mendalam sangat. Kadang-kadang mendalam, tapi lepas tu dia hilang. Jadi bergantung, ehwal ni berbeza-beza, bergantung apa yang sudah terisi dalam jiwa kita. Tebal nipis, banyak sikit yang mengisi keburukan, yang mengisi hati kita itu, itulah faktor sejauh mana nur dapat masuk ke dalam hati dan kekal selama mana. Waliknya gitu. Dan inilah jiwa, inilah tabi'i kepada ahwal, perasaan. Jadi orang yang tempuh perjalanan ini, dia akan faham dia ni lah. Kadang-kadang dia rasa khusyuk, kadang-kadang hilang, kadang kuat khusyuknya, kadang-kadang lemah khusyuknya, kadang-kadang mari semangat, kuat keinginan, kadang-kadang lemah keinginan. Itu memang trend dia dah. Sebab tu orang yang tempuh perjalanan ni perlu bimbingan. Kalau tak ada bimbingan, kadang-kadang dia sekerat jalan, ataupun dia akan terpesong ke arah lain. Macam mana boleh jadi gitu tu? Bila tak faham tabi'i perjalanan ni, macam kita kok tak tahu jalan ni nak tuju ke mana. Orang tak ada pedoman, dia tak pernah lalu jalan tu. Ibarat kok bimbingan ni, orang yang lalu dah jalan tu dia nampak lah. Jadi orang tak lalu lagi ni, dia tak nampak, tak tahu nama benda jalan ni bawa ke mana. Baik, apa yang akan berlaku? Kita sendiri, kalau kita lalu ikut jalan hak kita, ada nampak jalan tapi tak tahu tuju ke mana, jarak jauh mana, siapa ke mana, kita tak tahu benda, tak ada maklumat sikit. Kita akan teragak-agak dan banyak sangka-sangka yang macam-macam, akan timbul macam-macam. Salah faham lah, salah tanggapan lah, dan macam-macam. Akhir sekali kita ambil tindakan yang bermacam-macam. Kadang-kadang patah balik, kadang-kadang duduk situ, kadang-kadang ambil jalan lain. Kadang-kadang kita tengok jalan ni, sampai satu jalan tu kita tengok, sekarang jalan tu tengok kau berubah jalan ni. Kau berubah, warna kau berubah ni.
Biasanya jalan kita pun buat anggapan macam-macam lah. Jalan ni berubang ni, guana ni, tak betul jalan ni bakal ni, dia berhenti, lipat balik. Padahal stopwatch tu je berubahnya, lepas tu molek lah pula. Tapi kerana dia tak ada pengalaman, dia pakai akalan dia pakai kemahuan dia tak ada pedoman, tak ada pengalaman situ, dia berhenti, dia lipat balik. Setengah tu dia lalu molek, tengok, tampuk macam ada jalan blopok sikit, jalan berlubang sikit ke apa ke, ataupun nampak selekoh. Dia nak ambil selekoh mana dia ambil? Masuk selekoh ni rupanya pahal dalam sungai rupanya jalan ni. Bawa ke sungai dia. Jadi inilah keadaan. Maka sebab itu keadaan-keadaan yang berlaku. Ehwal ini itu sifat dia. Kadang-kadang mari, kadang-kadang hilang, kadang kuat, kadang lemah. Maka sebab itu perlu ada bimbingan. Dan tasawuf disebut sebagai murabbi, mursyid, istilah lah. Tak kira orang yang bimbing, orang yang dikurniakan Allah ada pengalaman, ada dia menempuh perjalanan itu, dia ada pengalaman dia, kemudian dia ada keizinan dia, itu dinamakan sebagai mursyid lah. Cuma tinggal lagi tahapan kemursyidan ni tidak samalah. Ada yang sangat berpengalaman, ada yang sederhana, tapi memadai untuk membimbing tu. Dikira cukup. Macam guru sekolah jugalah. Ada guru yang excellent, bijak pandai, memang alim, sungguh cerdik, sungguh. Ada juga. Dia mengajar. Tapi ada juga guru yang tidak seperti itu, tapi boleh jadi guru, boleh mengajar. Dia boleh bagi yang ajar tu ada. Cukup, padam. Diperlukan oleh orang lain. Guru juga orang sebut. Cuma tahap guru ni tidak sama. Jadi dibimbing, tak tidak dia akan mengambil sikap yang salah, perjalanan yang salah, dia lipat balik atau ikut lorong lain, jatuh gaung dan sebagainya, pergi ke tempat lain dan sebagainya, masuk dalam rok, masuk dalam macam-macam boleh berlaku. Kenapa? Kerana dia tak tahu benda. Menduga lah, banyak menduga, banyak buat andaian, banyak buat anggapan. Ini semua ni perkara-perkara kadang-kadang kena, tapi banyak tak kena lah, banyaknya. Baik, itu tabi'i. Jadi nur ini dia datang dan pergi. Itu tabi'i je. Jadi kalau dia dibimbing, guru dia akan bersama dia bila pada waktu kadang-kadang dia mengalami perasaannya yang sangat istimewa, dia rasa kekhusyukan hatinya, dapat kefahaman. Kadang-kadang dia hilang. Bahkan lama kadang hilang, kosong dia rasa. Kadang-kadang berlaku macam tu. Kalau dia ada guru pembimbing, guru akan menjelaskan. Teruskan lagi. Dan macam-macam lagi lah. Sabar lagi. Kerana itu perjalanan yang belum selesai. Perjalanan yang belum selesai dibimbing seperti itu. Tapi kalau tak ada bimbingan ni, tadilah dia akan timbul andaian yang bermacam-macam. Maka salah satu bentuk perjalanan yang akan ditempuh ni, yakni ehwal yang sifatnya datang dan pergi ni. Inilah yang disebut oleh Syekh dalam Kalam Hikmah ni. Datang, pergi, masuk terasa sekejap, hilang sekejap. Kadang bertubi-tubi, banyak kali dia datang. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Ini ehwal. Baik. Tentang ehwal ni, kedatangan seperti ini ni sebenarnya bukan direka oleh ulama tasawuf. Benda ni sudah berlaku zaman Nabi. Kadang-kadang seperti ini ni, semua ulama tasawuf mendisiplinkan, mengilmukan dia, mengkonsepkan dia. Padahal pengalaman-pengalaman ni sebenarnya berlaku di zaman sahabat Nabi. Baik, saya nak beri contoh. Antara pengalaman yang seperti ini berlaku di zaman Nabi. Ini melibatkan sahabat besar, iaitu Hanzalah Al-Usayyidi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi satu ketika ni, Hanzalah ni, dia mengadu, dia jumpa kepada Sayyidina Abu Bakar, dia mengadu. Dia mengadu apa? Nafaqa Hanzalah. Hanzalah tu diri dia sendirilah. Hanzalah ni sudah munafik, dia kata diri munafik. Dia rasa diri munafik. Sebab tu orang yang mukmin ini, semakin halus keimanan dia, dia semakin kerdil dirinya. Itu tabi'i. Kemudian tabi'i alam rohani ni, dia semakin mendalam, semakin menghalusi, maka dia akan pandang dirinya dengan pandangan-pandangan yang serba kekurangan. Pandangan yang serba kekurangan. Maksud dia kenal diri dia lah tu. Serba kekurangan, serba lemah, dan sebagainya. Kerana kesempurnaan itu milik Allah Ta'ala. Kita ni banyak kekurangan. Jadi masalahnya kalau kita berjalan tak betul, kita akan nampak serba kesempurnaan kita ni. Orang lain serba kurang. Orang lain serba tak kena. Orang lain serba tak betul. Kita serba betul. Ini terbalik.
Pandangan yang terbalik. Orang yang arif ni, perjalanan kearifan ni, semakin dia jalan, semakin dia nampak dia. Dia yang serba kekurangan, serba kelemahan. Orang lain tak pandang. Kadang-kadang ada orang kata pula, dah kalau gitu nak buat amal makruf nahi munkar ke mana? Itu cerita lain. Amal makruf nahi munkar ni bila kejahatan berlaku depan mata. Ni kita ni bukan depan mata. Andai yang korang ni banyak. Ni tak kena, ni tak betul. Andai yang ni. Tak ada depan mata. Kau nampak depan mata, senang pula. Tu lebih-lebih lagi. Itu maksudnya. Amal makruf ni, kesalahan orang kita nampak depan mata. Kenyataan sekarang ni, orang kita berasa. Berasa orang lain tak kena, orang lain tak betul, orang lain tak sabar, orang lain salah. Itu ni, kita serba kena, serba betul. Ini mainan nafsu kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada semua penyakit ni. Jadi dia akan nampak baik sekali. Hanzalah dia rasa gitu. Nafaqah Hanzalah, kata Hanzalah. Hanzalah ni sudah munafik ni, aku ni sudah munafik, kata Hanzalah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni terkejut dengar. Apa masalahnya? Apa ceritanya? Tolong ceritalah kenapa jadi demikian ini. Apa sebabnya? Apa masalahnya? Maka Hanzalah pun menceritakan sebab kenapa dia kata macam tu. Dia kata, kami ni ketika kami berada di majlis Rasulullah, berdepan dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, kami sangat terasa dari segi kejiwaannya, keimanannya, sangat terasa keimanan tu, keyakinan tu, sehingga apa-apa yang Nabi beritahu, kami merasai kebenaran dia tu, keyakinan dia tu, seolah-olahnya apa yang Nabi khabar tu berlaku depan mata, seolah-olahnya nak khabar tahap keyakinannya, kuatnya keyakinan, kuatnya merasa benar, merasa yakin terhadap perkara gaib yang Nabi beritahu tu. Kana ra'yal ain, kata Hanzalah, seolah-olahnya benda tu depan mata kita. Tapi kata Hanzalah, bila kami balik ke rumah, afasna al-azwaj al-aulad wal-azwaj wal-dai'at, kami balik ke rumah, kami duk cari duk bergaul dengan keluarga, bergaul dengan anak bini, kemudian cari barang-barang dan sebagainya. Lupa, hilang, perasaan ni hilang. Tak berasa dah. Orang yang berasa bersama Nabi tu tak berasa, hilang. Sedangkan masa dengan Nabi tu sangat terasa, dengan zauknya itu, keyakinannya, perasaannya itu, kemanisannya itu terasa sangat. Jauh dia hilang, kata Hanzalah. Jadi oleh kerana dia rasa macam ni, Hanzalah merasakan seolahnya dia munafik. Depan Nabi berasa, belakang Nabi tak berasa. Jadi Hanzalah meletakkan diri ni macam munafik, kerana keadaan ini dia rasa macam dia munafik. Tapi Sayyidina Abu Bakar, orang yang diluahkan cerita kepada beliau ini, dia pun macam tu juga. Kata Abu Bakar, aku pun macam ni juga. Kalau begitu, mari kita sama-sama mengadu hal. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-dua ni pergi jumpa Nabi. Baik, bila dua-dua ni pergi jumpa Nabi dan menceritakan keadaan ni, bahawa kami ni sudah munafik, Nabi terkejut dengar. Kerana pula ni sahabat besar ni, bukan barang-barang ni, Sayyidina Abu Bakar ni. Sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dianggap sebagai yang paling afdal di kalangan para sahabat. Tiba-tiba rasa munafik. Dan Nabi tanya, kenapa demikian? Jadi bila berlaku demikian itu tu, jadi masing-masing menceritalah. Kenapa mereka rasa macam tu? Samalah macam diceritakan tadi tu. Ketika bersama dengan Nabi, duduk dalam majlis Nabi, terasa keimanan, terasa kemanisan, terasa keyakinan, zauk tu timbul. Tapi bila balik rumah bergaul, lupa. Nasina kasiran, kami lupa banyak. Hilang perasaan tu. Lalu apa komentar Nabi? Komentar Nabi beritahu ke kunci. Lau tadumuna alaihi wa fi zikri, la safahatkumul malaika fi turkikum wa ala furushikum. Sekiranya kamu berterusan mengalami keadaan tadi tu, zauk-zauk yang kamu rasai tadi tu, perasaan-perasaan yang kamu rasai, keyakinan-keyakinan yang kamu dapat tadi tu ketika berdamping dengan aku tu, kata Nabi, lau tadumuna alaihi, sekiranya
keadaan itu berterusan. Wa fi zikri, dan kamu berterusan berzikir, ingat hatimu kepada Allah, keadaanmu itu berterusan dan hatimu terus ingat kepada Allah, terus zikirnya itu, bersih hatimu dengan keadaan-keadaan ini, maka natijahnya apa? La safahatkumul malaikat, malaikatnya akan bersalam denganmu. Tapi mungkin tak berasa lah. Tapi Nabi beritahu keadaan di sebalik apa yang kita tak nampak ni, kenyataan sebenar. Kalau kadang tadi kekal pada seseorang, la safahatkumul malaikat, para malaikat akan bersalaman denganmu. Fi turukikum, di jalan-jalan yang kamu lalu, jalan-jalan kamu lalu tu malaikat akan salam denganmu. Wa ala furushikum, dan di tempat-tempat pembaringanmu, atas katil pakmu duduk, pakmu tidur, membaring itu malaikat akan pergi bersalam denganmu. Apa artinya semuanya? Baik, antara poin-poin yang dapat kita ambil daripada perkara-perkara ni, pertama sekali, sekiranya ehwal tadi itu berterusan dialami, zauqnya itu adalah menunjukkan kepada ehwal jiwa yang sedang meningkat kebersihannya, sedang menerima nur hidayah Allah. Kemudian ditambah lagi kebersihannya itu dengan zikir yang berterusan, ingatan hati yang mantap, yang teguh, berterusan zikir itu. Bila sebut wa fi zikri, ini akan berzikir yang berterusan. Lau tadumuna alaihi, itu sekiranya kamu berterusan atas keadaan tadi, perasaan tadi itu tu berkekalan dalam hatimu, kamu rasai apa yang kau rasai ketika berdamping dengan Nabi itu. Kemudian yang kedua, apa lagi yang berterusan? Hatimu berterusan zikir, ingat kepada Allah. Yani hatimu sentiasa berhubungan dengan Allah dengan jalan zikir. Jalan ingatan batinmu itu berterusan berhubung hatimu itu dengan Allah. Sekiranya keadaan ini kau capai, kata Nabi, la safahatkumul malaikat, malaikat akan bersalam denganmu. Apa artinya? Nak kabarnya bahawa orang yang dikurniakan keadaan tadi itu, dia meningkat pada tahap kesucian jiwa dia, sehingga didekati oleh para malaikat. Itu maksudnya. Apa yang berlaku tu kita memang tak nampak lah. Dan mungkin diperlihatkan kepada orang yang dikasyafkan Allah, mungkinlah. Tapi sebagainya tidak nampaklah benda tu. Tapi Nabi beritahu, kamu akan disalami oleh para malaikat. Dengan erti kejiwaannya itu meningkat dari segi kebersihannya itu, sehingga didekati oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang bersih ni, seperti malaikat ni. Sebab kita ni nak tahu benda-benda urung ni, hak jenis di urung benda-benda ni banyak macam jenis. Ada haknya urung di semut, sebab manis dia tu. Ada benda lah urung semut. Ni orang Malek lah. Dia madu, atau dia benda-benda manis, gula dan sebagainya, semua urung. Tapi ada selagi yang jenis di urung, ada juga orang urung juga ni. Ni jenis bakar ni, lalat, pen lalat. Ni tak buah ni, jenis pasal gini, di urung juga. Tapi urung kerana buruk dia tu, dajjal dia tu. Kerana bangkai dia tu buruk, tapi tetap di urung. Tapi yang urung dia bukan orang Molek lah. Jadi hak jenis manusia yang dihurung ni 2% ni. Hak jenis manis ni macam gula. Semut duk mari. Semut duk mari dekat, ambil kemanisan dia tu. Tapi selagi ni pesen dihurung juga ni. Tapi hak mari hurung tu dak apa sihat lah. Lalat hijau mari. Sebab busuknya, bangkainya dan sebagainya. Tapi hak nak ni, nak kabarnya, saya nak kabarnya bahawa manusia ni bila meningkat tahap kesucian jiwanya tu, dia akan didekati oleh makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah. Dalam keyakinan kita, dalam ini malaikat lah mendekat. Itu maksudnya. Malaikat akan bersalaman denganmu, akan menyalamimu di jalan-jalan yang kamu lalu dan tempat-tempat pembaringanmu tu malaikat. Itu maksud jiwamu itu. Maksud yang nak beritahu tu, jiwa itu mengalami peningkatan dari segi kebersihan, keimanan, keyakinan meningkat, sehingga didekati oleh malaikat-malaikat ni, makhluk-makhluk bersih ni. Itu maksudnya. Tapi komentar Nabi hak bahagian hujung tu, apa Nabi kata? Walakin ya Hanzalatu, walakin ya Hanzalatu sa'atan, kata Nabi. Ini kekunci dia. Tetapi wahai Hanzalah, kata Nabi, perkara ni berlaku seketika. Sa'atan. Maksudnya berlaku sekejap, hilang. Berlaku lagi, hilang. Ini tabi'i kepada keadaan ni. Maksudnya kebanyakan orang yang lalu benda ni, dia akan mengalami pengalaman itu. Datang dan pergi ni memang itu ciri kepada ehwal. Sebab itu kalau kita tengok kitab-kitab tasawuf yang membahaskan tentang masalah ahwal ini, ada istilah di ahwal ni, yakni zauq yang dirasakan Allah, zauq yang tumbuh daripada keyakinan iman tadi tu.
Daripada keimanan tu dia akan membuahkan zauq. Bila zauq ini ni dia datang dan pergi, pada waktu itu dinamakan ahwal. Keyakinan dia terhadap Allah contohnya. Keyakinan dia, hati dia nampak penuh keyakinan terhadap kurnia Allah yang sangat banyak, rezeki yang melimpah ruah. Sekalipun dia tu bukan orang kaya, sekalipun dia tu tak ada benda, tapi dia nampak kurnia-kurnia orang lain lagi ni. Dia nampak kurnia kesihatan, keselamatan, lepas tu dapat kehidupan yang baik. Sekalipun dia tak kaya macam orang lain, tapi dia nampak banyak nikmat. Kita ni kadang-kadang banyak tu tak nampak sekarang. Hak ni jadi nampak tak nampak ni ahwal lain. Kadang-kadang tak ada benda pun dia boleh nampak macam-macam. Dengan kita sendiri dia bermacam-macam tu, tapi kita tak nampak. Kalau ada depan mata pun tak nampak nikmat. Ni panggil kita, hati kita kelang sikit, kelabu. Tapi orang yang jernih ni tak ada mana pun dia terasa sangat bernikmat dengan kehidupannya, dengan kesihatannya, dengan panca inderanya, Allah dengan macam-macamnya. Dia nampak semua-semua tu. Jadi orang atas keyakinan ni hati jadi nampak tentang kurnia Allah sangat banyak. Lalu keyakinan ini membuahkan satu rasa yang bukan syukur. Syukur tu ehwal, rasa Allah banyaknya rezeki. Nampak tu. Jadi bukan ukuran ada tak ada, bukan ukuran banyak sikit, nampak tak nampak. Jadi orang yang kurniakan Allah ni nampak banyaknya rezeki. Padahal banyak rezeki daripada dia tak nampak sekarang dia ni, tapi dia nampak boleh hidup, boleh anggota dia sihat, tak sakit, dapat menghirup udara, dapat makan dengan baik, sekalipun makan lebih kurang je, terasa nikmat, dia nampak ni. Lalu membuahkan rasa syukur, itu hal disebut ehwal. Jadi hak ni roliknya dia datang dan pergi. Itu contoh nak beritahu ehwal. Dan banyak lagi lah. Jadi ehwal-ehwal ni sebenarnya tercetusan daripada tauhid dia tu, makrifat hatinya, keyakinan hatinya yang membuahkan hati tu jadi nampak. Hati dia ternampak ketauhidan tu. Nampak pada pandangan hati dia. Nampak pada pandangan hati itulah yang membuahkan rasa. Macam kita tengok ayam gula lah. Tengok ayam golek lah, seliu. Seliu tu rasa. Nampak, Tengok ayam gula tu berasak duk pusing tu, ataupun tengok berasak tepi jalan tu, atau satan dan sebagainya, bau macam-macam, mari seliu. Seliu bahagian rasa, nampak. Maka demikian juga makrifat ni macam tu lah. Dia diperlihatkan Allah Ta'ala rahsia ketuhanan tu membuahkan rasa ni. Kalau tadi nampak Allah Ta'ala perlihatkan dia, nampak banyak sangat nikmat, buah rasa senang, syukur atas Allah Ta'ala beri ke dia, timbul zauq, dinamakan syukur tadi tu ehwal. Ehwal ni lah yang datang kadang pergi, kuat, lemah kadang-kadang. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, huraian kalam hikmah ni insya-Allah akan saya jelaskan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.